ini saya lihat pengundi itu dipermainkan dengan benda-benda yang macam ni tu. Saya bukan hanya pengundi, yang saya sedih dalam waktu tu saya tengok dalam satu media sosial tu, bagaimana mereka, saya minta maaf lah, bukan saya nak mengutuk, tidak. Bukan saya anti-PAS, tidak Datuk. Tapi saya melihat bagaimana parti ini pimpinannya sanggup menghina wanita, wahima isteri apabila mengatakan kalau kerajaan Anwar Ibrahim tidak turun di ini dari Anjung Sri Perdana dalam tempoh bulan Ogos ini, dia akan ceraikan isteri dia talak 3. Ya, Datuk. Saya terkejut saya tengok tu, Datuk. Inilah sifat mereka. Ya. Apakah perempuan ini jadikan ini yang saya katakan sebelum ada tangannya kalau mereka paling ini kalau nak saya nak mungkin kita nak throwback sikit. Dulu Wakil rakyat kena sign. Ya, kalau dia keluar daripada PAS dia kena talak 3. Ya, ini juga talak 3. Itu sebenarnya clear tu, clear cut tu. Memang dia merendahkan martabat wanita tu sendiri. Akidah mana dia pegang ni? Itu keadaannya tu. Jadi Kak Mangga. Ya, inikah ajaran yang diajar oleh puak-puak ulama dia ni yang bertentangan dengan agama tu dianggap sebagai sebahagian daripada hukum. Setuju, Datuk. Tapi Datuk Seri, yang menjadi persoalan kita, kenapa mereka ini masih lagi diterima di setengah tempat? Lah, kita masih bercakap soal politik Malaysia ni, apa cerita? Inilah cerita dia. Inilah ceritanya apabila minda rakyat dipesongkan sebegitu mudah. Macam mana kawan saya kita tadi? Masalah tadi dia kata kita kena ada banyak otak. Baru gamaknya rakyat boleh percaya. Gamaknya rakyat ni suka di otak. Betul. Kalau kita gunakan pendekatan yang sama yang mereka buat, kita fitnah dan minta maaf, fitnah dan minta maaf. Tak, rosak negara kita. Tak ada kesudahan bangsa. Itu yang menjadi polemik setakat ini dalam politik negara kita ini. Kita tewas dengan benda-benda yang malahan Bob, ada sekarang ni dah heboh sekarang ni. Adun dikemasik. Dia Terengganu, Dok. Ya, betul. Adun kemasik, wanita itu mengaku rumah tangga dia hancur. Ya. Hancur. Dan ada laporan polis dan sebagainya. Ya. Menang. Saya tak faham. I cannot brain lah, Datuk. Sebab itu tadi dari awal I cannot brain this type of thing. Sebab itu dari awal tadi saya bangkitkan isu PRK Kuala Terengganu. Ya. Penyandangnya digugurkan sebagai ahli parlimen kerana terbukti ada kes rasuah. Kerana kes rasuah. Betul dicalonkan semula. Dia menang pula tu. I cannot brain. Mungkin besar majoriti dia tu. Ya, betul. Saya jumpa dengan calon daripada Parti Keadilan, Azhar Ismail. Saya jumpa dengan beliau, saya kata kenapa tak protes? Kerana SPR kata tidak ada laporan. Saya kata mahkamah dah memutuskan dia ni korup. Pun boleh diterima. Menang. Satu. Kemudian isu dikemasik. 2. Kemudian isu ini yang mengaku ni isteri saya, kalau Anwar Ibrahim tak digugur daripada tidak turun daripada Anjung Sri Perdana dalam bulan Ogos ini, maka dengan tercerailah isteri saya dengan talak 3. Astaghfirullahalazim. Tapi Datuk Seri akhirnya dia kata itu Facebook dia digodam. Dan saya kata you kena buat report polis lah kalau benda begitu. Dan tular sekarang ni. Kemudian yang keempat tu isu tanah. Isu tanah, gunakan isteri untuk mengaut segala keuntungan. Gunakan NGO isu-isu wakil rakyat Terengganu. Itu pun diterima. Itu pun diterima. I cannot brain, teman-teman. Itu saya lagi cannot brain 3.20 tu. 3.20 bukan lagi cannot brain. Tapi tu dalam masa yang sama 30% pun kita tak kalah deposit. Tak ada. Saya not even one candidate daripada UMNO maupun masih ada lagi penyokong. Masalah deposit tadi tu. Ya. Saya nak kongsikan angka. Parti Muda 19 calon dia hilang deposit. Habis. Perikatan Nasional 18 calon dia hilang deposit. Tapi yang menariknya tak ada satu pun calon daripada Barisan Nasional yang hilang deposit dan tak ada seorang pun calon daripada Pakatan Harapan yang hilang deposit. Betul. Maknanya Datuk. Mereka ini mempermainkan undi popular itu lebih kepada Perikatan Nasional. Betul. Tapi fakta tadi menunjukkan 18 orang calon tadi daripada Perikatan Nasional hilang deposit tu. Betul. Tapi Bob, undi popular perkajaan perpaduan 17,007 undi melebihi Perikatan. Itu yang mungkin nak buat itu yang berkaitan dengan Datuk Seri sebut tadi. Tak masuk akal. Mereka tak pandai matematik. Sebab saya dah beritahu tadi awal lagi bahawa diorang ni dalam Perikatan Nasional ni memang tak tahu kelas ada apa-apa pengiraan. Ya, pasal baru tahu dia pergi tenging. Angka ni tak pandai menghisap tu.
Matematik bukan ilmu hisab. Ilmu hisab dia pandai. Pandai ya. Matematik juga. Bagi saya satu sajalah. Janganlah. Pertama sekali saya haraplah untuk masa-masa mendatang, untuk pilihan raya di apa ini Pulai dan juga pilihan raya di Sungai Simpang Jeram ini, janganlah wanita itu dipermainkan. Hormatilah wanita, kan? Jangan begitu mudah. Yang kedua, Rasulullah SAW dia ditanya pun tu Sri, siapa yang perlu hormat? Ibumu. betul. Kali kedua, ibumu. Kali ketiga, ibumu. Betul. Barulah Keempat barulah. Jadi fikirlah, kalau Rasulullah mengangkat maruah wanita, kita ni siapa? Betul. Kalau wanita sebagai barang dagangan. Betul. Dan takkanlah rakyat tak boleh berfikir tahap mana dia orang punya mentality Betul. of leadershipnya dia orang ada. Betul, betul. Dia orang ingat ni apa? Ya. Yang ini yang berlaku dalam keadaan negara sekarang bila dihancur bucaikan dengan kecederaan minda. Kecederaan minda ini mensongsangkan matlamat akidah kita. Ini masalah kita. Akhirnya I cannot breathe. Soalnya politik di Malaysia ini bukan lagi persaingan apa yang kita nak bagi kepada rakyat. Sekarang ini dah lebih kepada soal perkauman dan menakut-nakutkan rakyat dengan isu agama. Ya. Saya melihat begini tu, Kesatuan Melayu itu sendiri sebenarnya bukan daripada politik. Kalau nak dikaitkan dengan politik sekalipun, bukan yang kita di bawah ni. Yang di atas ni sendiri pun kena berjiwa besar untuk bersatu padu untuk membela nasib rakyat. Kita singkap balik kenyataan media yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin selepas berjumpa dengan Yang di-Tuan Agong. Dia menolak kerajaan perpaduan kerana ego dan sombong dia tidak mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Bongkak dan angkuh. Dia ingkar dengan titah Yang di-Tuan Agong. Di situ kita melihat sebenarnya soal kesatuan Melayu tu tak ada pada diri dia sendiri. Tak ada. Jati diri Melayu tak ada. Jati diri Melayu tak ada. Kalau gitu kan. Dia baru ni, Bob, untuk melengkapkan soalan yang you ajukan tadi. Contohnya sebelum pilihan raya dia kata 200 sekolah agama akan dirobohkan. Inilah berlaku, itu dah berlaku tu. Sebelum pilihan Sedangkan itu kisah lama, Datuk. Kisah lama yang dia mainkan sekarang di pilihan raya lepas. Jadi mentaliti orang Melayu, sekolah agama ni DAP nak hancurkan ni, DAP nak hancurkan ni. Baru-baru dia minta maaf ni. Minta maaf atas dia salah dia punya dia orang buat pick up salah. Bila kau cakap aku dengar ni betul-betul ni. Tapi bila dah habis pilihan raya, saya tak bercakap betul. Saya punya nahu begini, nahu begitu. Apa yang rakyat terpengaruh. Saya sendiri dihujani dengan banyak soalan berkenaan dengan 200. Dia kata ni karut. Dan mana mungkin DAP tu berapa majoriti ni ada dalam dewan ni. Mana mungkin dia bawa benda ni. Kalau bawa benda ni sudah tentu dispark oleh ahli dewan tu sendiri. Dia kata daripada mana datang ni. Baru dia tunjukkan video tu. Aku cakap celaka betul. Inilah musibat yang datang ni. Akhirnya dia minta maaf. Jadi sarankan itu ialah untuk yang tidak berdaftar di bawah JAIS. Yang kau tengok dia kerabat berapa orang meninggal akibat daripada security itu tak ada. Tuanku begitu prihatin untuk keselamatan anak-anak kita. Dan dia benar-benar pulihkan isu ni. Dan sebenarnya Tuanku Sultan Selangor sangat tegas dalam soal keselamatan pelajar-pelajar Ma'had. Betul. Sekiranya Ma'had itu gagal mematuhi standard pematuhan operasi, maka tidak akan perlu diambil. Tak, itu bagi saya soal pentadbiran apa semua, jangan kita cabar. Pentadbiran agama Islam tetap di bawah Raja-Raja Melayu, Bob. Jadi kita ni dah ambil waktu tu. Sebenarnya kita kena tambung lagi akan datang tu. Masa kita ni dicemburui oleh waktu. Cuma I nak bagi hampir 1 jam dah bukan hampir dah sampai 1 jam dah. We cross the line dah sebenarnya. Pelayar saya pun dah bagi warning dekat saya. Okey, bagaimanapun, Bob, saya nak jelaskan bahawa hari ini politik kita, sebab tajuk kita adalah politik Malaysia, apa cerita, bagi saya mereka sudah pun membunuh demokrasi. Pakatan Perikatan Nasional dengan sendirinya mereka telah pun membunuh erti demokrasi. Apabila majoriti sepatutnya mengatasi minoriti. Yang kedua, majoriti iaitu Parti Pakatan Harapan, dia tidak menzalimi minoriti. Itu perikatan yang kurang. Tetapi minoriti tidak memperakui yang majoriti. Itulah saya rasakan bahawa mereka sudah pun membunuh demokrasi. Dia dah terbalik. Itu keadaannya, Bob. Kita masuk berjalan, Bob. Okey, Dok. Sebagai Datuk belum makan lagi. Sedap cakap ni. Lama tak bersembang dengan Datuk Abdul Hassan ni. Kalau
Dia tu panggilan berani kambing tu saya dah dengar. Oh gitu. Tapi memang Tak sampai kat Datuk lagi. saya kalau sebut berani kambing ni saya tahu terbayang pada isteri Datuk Abdullah. Memang the best nasi berani dia punya kambing kari dia tu memang the best. Saya sampai sihat macam ni tu. Tapi bagaimanapun Bob, saya kena ambil hati jugalah. Mana sudah orang tekun. Banyak duit duk dapat tekun duk peruntukan. Banyak. Peruntukan telah diberikan tambahan 100 juta oleh Datuk Seri. Datuk, saya minta satu je Datuk. Datuk sebagai pengurusi tekun, jagalah amanah rakyat Datuk. Bukan amanah Cik Ibrahim, amanah rakyat. Dan Datuk disburselah sebaik mungkin. Jagalah warga kita. Marilah kita sama-sama. Ni menghulur ni Bob. Marilah kita sama-sama. Dan menghulur untuk apa ini hasrat harapan Perdana Menteri untuk menangani derita rakyat dan membangunkan semula rakyat. InsyaAllah bulan depan saya akan keluarkan produk baru yang mensensasikan apa cerita fitnah dilakukan untuk melahirkan agar umbi mendapat manfaat daripada produk ini kita katakan satu boom produk. InsyaAllah. Nanti kita akan sampai masa kita akan umumkan. InsyaAllah. Okey, Datuk Seri Kamal Amin dia dah gulung dulu. Dah gulung tu saya kena sidai tu. Okey. Dia nak gulung. Okey, Datuk, saya serahkan floor kepada Datuk Abdullah Sani. Yang telah kita bincangkan kemelut daripada kekalutan yang berlaku dalam politik yang didokong oleh fitnah dan mereka-mereka yang mempunyai kecederaan minda ini sebenarnya yang merosakkan demokrasi, yang menjahanamkan masa depan negara. Rakyat di luar sana fikir-fikirlah. Sudahlah kamu dimomokkan, diracuni dan dibohongi oleh mereka-mereka yang bergelar diri mereka pemimpin daripada Perikatan Nasional yang dilungguhkan dengan kepentingan diri daripada kepentingan agama, bangsa dan negara. Berubahlah. Allah tidak akan merubah nasib kaum itu. Kaum itulah yang akan merubah nasib mereka. Terima kasih. Saya tertarik dengan sepotong ayat Quran yang disebutkan oleh Datuk Abdullah Sani tadi. Keputusan dah dibuat melalui pilihan raya umum DUN di 6 buah negeri. Dan di peringkat pusat juga dah selesai, dah lama selesai dah, kerajaan pun dah terbentuk. Banyak success story yang telah dicapai. Beri peluang kepada setiap kerajaan ini untuk meningkatkan martabat rakyat tu sendiri. Jangan lupa saudara, kita ada 3 lagi PRK selepas ini. Pada 9 hari bulan September kita ada PRK Pulai dan juga PRK Simpang Jeram. Dan 7 Oktober kita ada PRK Pelangai. Jadi sebelum kita menutup live forum kita pada malam ini, saya mengajak para penonton untuk sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kesemua mangsa nahas pesawat di Almina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga roh mereka dicucuri rahmat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini pada episod yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Mungkin kita akan bersama dengan Datuk Seri Kamal Amin sekali lagi dan juga Datuk Abdullah Sani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.